Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Pantau Agenda Reformasi. Kita berikan tumpuan kepada kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang antara lain menyatakan bahawa sebenarnya nak menyiasat kes-kes berprofil tinggi ini merupakan suatu yang sukar. Oleh itu katanya usaha kerajaan untuk membawa mereka yang terlibat dengan rasuah ke muka keadilan termasuk tokoh terkemuka tidak harus dipersoalkan. Dalam ucapan pada Pesta Pongal Kebangsaan 2024 pada Sabtu lalu, Perdana Menteri berkata beliau pelik apabila ada setengah pihak mengkritiknya dan menganggap usaha itu sebagai kejam. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak mungkin melupakan atau memungkiri janji berkhidmat untuk setiap rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Dan bila kita nak ambil tindakan, hanya marah. Ini Perdana Menteri ini kasar sangat, nak ambil tindakan. Ini sebagi saya aneh. Sepatutnya you sokong, bukan senang tahu. Mau siasat itu tuntun. Siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah taman lagi senang. Tapi mau siasat orang kaya yang besar-besar yang curi duit, you ingat senang ke? Tak senang. Tapi oleh kerana kita mau jaga ini negeri, jangan bagi orang curi harta rakyat, tolong rakyat, we will go after the crooks. I don't care whatever the consequences. Baik, untuk menyingkap lebih lanjut dan mengulas berkenaan dengan bagaimanakah tata kelola dan juga tadbir urus terbaik dalam kita mengendalikan kes-kes berkaitan dengan rasuah, khususnya kes rasuah berprofil tinggi, untuk membezakan di antara ia sebagai satu tindakan dan langkah politik ataupun sebenarnya satu langkah reformasi untuk membanteras rasuah secara menyeluruh. Kita bersama-sama dengan Penyidik Kanan Merdeka Center Fakhur Razi Rashid ketika dalam talian. Terima kasih Fakhur Razi bersama kita waktu ini, dan kita nak mulakan dahulu dengan membuat satu perbandingan dan merungkai dengan jelas apa beza di antara political investigation, satu penyiasatan yang bersifat politik, dan juga apakah dia bezanya dengan satu langkah reform untuk memastikan bahawa kes-kes jenayah dan juga rasuah harta yang berprofil tinggi betul-betul diambil tindakan. Bagaimana kita membezakan di antara keduanya itu, Fakhur Razi? Saya rasa asas kepada investigation sesuatu pihak berkuasa itu amat jelas. Kerana kalau ada bahan bukti ataupun dakwaan itu, maka adalah siasatan-siasatan yang akan dijalankan. Saya rasa itu perkara yang biasa. Tetapi dalam terma yang kita gunakan tentang political persecution ataupun pendakwaan politik dan sebagainya, saya fikir ini perkara yang menjadi satu naratif ataupun satu perkara yang sering dibangkitkan oleh parti politik ataupun aktor politik itu sendiri sekiranya pihak berkuasa ataupun pemerintah memberi untuk memperlihatkan bahawa pemerintah mempunyai campur tangan di dalam urusan beberapa institusi yang sepatutnya dilihat menjalankan siasatan dengan peranan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Dan kalau kita lihat apa yang kita fahami yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, ia adalah satu perkara yang konsisten yang beliau perjuangkan sejak dahulu lagi, dan hari ini semestinya dapat diterjemahkan dalam aspek yang saya rasa untuk melihat struktur negara itu dapat dikembalikan semula integritinya dengan melaksanakan siasatan dan melaksanakan perubahan struktur yang penting supaya tidak lagi berlaku salah guna kuasa, rasuah dan isu-isu yang boleh menggugat jentera kerajaan ataupun kestabilan politik negara itu sendiri. Dan saya fikir apa yang dibuat oleh Perdana Menteri agak jelas dari sudut perspektifnya, dan saya fikir tidak ada campur tangan di dalam apa yang telah dijalankan siasatan oleh SPRM itu sendiri. Dan ini saya rasa apabila perkara-perkara ini terkena kepada pihak berkepentingan ataupun pihak politik, sudah mestinya dia akan memberi satu maklum malas reaksi politik untuk memastikan mereka juga kalau boleh terkeluar ataupun terasing daripada pendakwaan yang telah dikemukakan oleh pihak berkuasa itu sendiri. Ya, dalam hal itu juga antara lain kenyataan daripada Bersih yang menyatakan bahawa sekiranya benar satu tindakan terhadap sebarang kes rasuah itu ingin diambil dan
pastikan bahawa ia benar-benar melalui proses perundangan yang jelas dan sepenuhnya, maka antara perkara yang harus dipertimbangkan oleh kerajaan adalah berkenaan dengan pemberian, kalau itulah istilahnya, DNAA kepada mana-mana kes yang sudah pun berada di mahkamah. Dalam hal itu, di manakah kedudukan Fakhur Razi? Saya fikir itu adalah satu prinsip yang telah ditegakkan oleh Bersih dan beberapa CSO tentang komitmen mereka untuk memastikan institusi negara khususnya seperti SPRM dan sebagainya tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Dan disebabkan itu jugalah perbahasan yang panjang telah dinyatakan terlebih sejak awal lagi tentang bagaimana kita ingin memastikan institusi awam seperti SPRM ini dilihat bergerak secara bebas dan telus dalam menjalankan siasatan ataupun melakukan sesuatu tindakan keputusan yang akan diambil dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Dan disebabkan atas semangat itulah CSO, beberapa ahli politik dan parti politik itu sendiri telah bersetuju bahawasanya SPRM ini boleh diletakkan di bawah pengawasan parlimen untuk memastikan tidak ada campur tangan daripada pihak eksekutif dalam keputusan ataupun sesuatu siasatan yang dijalankan oleh SPRM. Dan keduanya untuk memastikan SPRM ini mendapat tekanan yang lebih kuat daripada parlimen yang merupakan representasi daripada rakyat itu sendiri. Jadi perbincangan ini sudah lama dibahaskan sehinggalah pada satu tahap, saya ingat saya pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin ada usaha untuk meminda Seksyen 5 Akta SPRM 2009 itu untuk memastikan KP SPRM itu dipilih melalui ahli parlimen itu sendiri. Dan ini salah satu reformasi yang saya fikir telah dibincangkan lama dan perlu diteliti oleh kerajaan untuk memastikan wujudnya satu mekanisme yang ataupun pendekatan yang baik untuk memastikan adanya kebebasan dan integriti dalam badan-badan awam seperti SPRM ini menjalankan siasatan tanpa ada campur tangan dan kepentingan politik itu sendiri. Dan itu membawa kita kepada sidang media oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Antara lain, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyangkal bahawa kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa terhadap tokoh yang bergelar Tun adalah sukar. Mengambil dirinya sebagai contoh, kata bekas Perdana Menteri itu bahawa beliau adalah individu yang mudah untuk disiasat memandangkan beliau tidak lagi ada jawatan ketika ini. Jadi itu sekali lagi membangkitkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kebebasan SPRM harus diberikan sepenuhnya untuk melakukan siasatan, tetapi ketika ini ada beberapa kes yang melibatkan beberapa tokoh di kalangan ahli politik dan itu kenyataan balas Tun Dr. Mahathir dalam sidang medianya sebentar tadi. Kalau berdasarkan kepada kenyataan itu, bagaimana respon Fakhur Razi bahawa siasatan dibuat kepada mereka yang tidak lagi punya kuasa, bukan kepada mereka yang memegang tampuk pemerintahan? Kenyataan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir itu perlu dilihat dari sudut saya rasa dari sudut politik itu memastikan kita tahu ada perkembangan tersebut, tetapi itu satu perkara yang tidak saya rasa dilihat merangkumi dalam aspek yang lebih besar. Kerana cycle ataupun kitaran yang memperlihatkan apabila ada kes dakwaan, apabila pihak berkuasa mempunyai kuasa untuk mendakwa satu dua pihak yang dikatakan musuh politik, saya rasa kitaran itu perlu dihentikan dengan mereformasi undang-undang dan institusi yang kita ada sekarang. Sekiranya apa kenyataan yang dikeluarkan ahli politik pada hari ini mengatakan bahawa pemerintah pada hari ini melakukan siasatan pendakwaan terpilih, maka tanpa ada reformasi institusi itu, kita tidak dapat menoktahkan sebenarnya cycle naratif politik ataupun statement politik yang mengatakan kita ada political prostitution hinggalah reformasi institusi ataupun undang-undang itu dapat dilaksanakan dengan terbuka. Dan kalau tidak dilakukan reformasi institusi itu sekarang dengan memberi kuasa ataupun autoriti membebaskan institusi-institusi awam ini, maka kita generasi masa akan datang akan menghadapi perkara ataupun politik yang sama berulang-ulang kali sehingga kita tidak tahu di mana arah tuju kita untuk memastikan salah guna kuasa, rasuah dan kita panggil keterusan di peringkat tertinggi negara itu dapat diredakan ataupun dapat diatasi dengan baik.
Dan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini menunjukkan komitmen kerajaan mengatakan bahawasanya siasatan tentang rasuah ataupun perkara-perkara yang berkenaan integriti itu adalah sama di sisi undang-undang, tidak kira mereka itu berkuasa ataupun tidak berkuasa, mereka itu kaya atau miskin, tetapi undang-undang itu perlu ditegakkan atas prinsip keadilan dan kesamaan yang telah termaktub dalam perlembagaan dan undang-undang yang telah digubal itu sendiri. Fakhur Razi, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita menyelami lebih dalam untuk memahami bagaimanakah boleh untuk kita meletakkan bukan sahaja Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di bawah Parlimen tapi juga usaha reformasi untuk memisahkan di antara kuasa peguam negara dan pendakwa raya supaya semua kes-kes jenayah berprofil tinggi termasuk juga rasuah boleh dilaksanakan tanpa ada sebarang tekanan yang bersifat politik, sebaliknya hanya tekanan daripada rakyat untuk memastikan keadilan tertegak. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Sebelum kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan mereformasikan sistem pendakwaan dan juga penyiasatan terhadap kes rasuah berprofil tinggi, ini lagi kenyataan daripada Perdana Menteri yang mana katanya Kementerian Pendidikan Tinggi KPT perlu menghentikan birokrasi lama dan memberikan kebebasan kepada pihak universiti untuk membuat keputusan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, KPT perlu memberikan ruang kepada universiti dalam membuat keputusan berhubung keutamaan mereka. The ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the ministry to decide on behalf of the universities must end. Now, I'm suggesting this plainly because of the urgency and recognizing the fact that in some areas, and particularly in the Paisa report, to me is very disturbing. If we use a normal pace, we will be left behind. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan wacana pemikir global 2024 bertemakan The Next 100 Years Vision 2100 for Malaysia di Universiti Malaya UM pada Isnin. Mengetengahkan prestasi Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA 2022, Anwar berkata ia adalah contoh kegagalan untuk mengakui kekurangan dalam sistem terdahulu yang sekaligus memberi impak kepada kedudukan negara bagi penarafan antarabangsa. Baru-baru ini, Malaysia dilapor mencatat kemerosotan dalam purata pencapaian ketiga-tiga domen literasi PISA 2022 dengan kesan pandemik COVID-19 yang menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP dilihat sebagai antara faktor penyumbang utama. Hasil kajian PISA yang dilaksanakan setiap 3 tahun kecuali pada 2021, susulan pandemik COVID-19, skor direkodkan purata pencapaian Malaysia dalam literasi matematik menurun sebanyak 31 mata, manakala literasi saintifik 22 dan literasi bacaan 27 berbanding PISA 2018. Keputusan pentaksiran kali ini turut menyaksikan Malaysia mencatat 52.1% dalam penguasaan minimum aras 2 hingga tertinggi aras 6 bagi literasi saintifik, manakala literasi matematik pula 41.0% dan literasi bacaan 41.9%. Dalam ucapan yang sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggesa Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melaksanakan dasar dan polisi yang jelas untuk membolehkan sektor pendidikan tinggi negara bergerak ke hadapan. Beliau turut menggalakkan universiti membangunkan beberapa program terutamanya melibatkan kecerdasan buatan AI. Yes, we don't have enough resources. But whatever is available must be done now, which means, as I told the ministry, I want at least some measures, some form implementation to be done, to be undertaken now, this year, no excuse. We talk about artificial intelligence. Okay, we have small funds outside the budget to start with one faculty. But I would certainly encourage universities to expand that program
and probably given some years, do a little more. That would render the discourse on the future relevant and meaningful. Dan untuk waktu ini kita kembali kepada perbincangan asal kita dalam Pantau Kita Informasi di waktu ini bersama dengan Fakur Razi Rashid, Penyelidik Keadaan Merdeka Center, berhubung dengan kenyataan Perdana Menteri yang dibalas oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui sidang media hari ini berkenaan dengan kes-kes rasuah berprofil tinggi. Fakur Razi, sebelum kita berehat tadi, kita nak cuba untuk mendalami lebih lanjut berkenaan dengan bagaimanakah usaha dua, iaitu untuk bawa SPRM di bawah Parlimen, dan yang keduanya adalah untuk memisahkan di antara peguam negara dan juga pendakwa rakyat. Kita mulakan dahulu meletakkan SPRM di bawah Parlimen kerana bakal yang di Pertuan Agong juga ada mengeluarkan kenyataan sebelum ini menyatakan bahawa SPRM seharusnya diletakkan di bawah institusi yang di Pertuan Agong. Tapi itu mungkin forum berbeza. Tapi membawa SPRM di bawah Parlimen, bagaimanakah langkah pertama yang harus diambil sekiranya kita ingin merealisasikan idea tersebut? Kalau kita lihat daripada segi perjalanan tentang peribatan reformasi Parlimen, reformasi institusi seperti SPRM ini, kita telah ada mekanisme di mana kita ingin melantik KP, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu datang ataupun diputuskan sendiri oleh ahli parlimen itu sendiri, dan benda ini telah dibincangkan tahun 2020 di mana jawatankuasa anti rasuah di dalam kabinet itu sendiri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri ketika itu telah mencadangkan agar Seksyen 5 itu dipindah untuk memastikan ada satu klausa yang akan membolehkan ahli parlimen memilih KP SPRM, dan pemilihan tersebut akan diputuskan, akan dipersembahkan kepada ataupun akan dicadangkan kepada Perdana Menteri melalui proses yang lebih terbuka dan lebih telus, dan kemudiannya akan dicadangkan kepada Yang Tuan Agong. Saya rasa ini adalah satu proses salah satu aspek democratization ataupun satu aspek ini melancarkan pelantikan jawatankuasa utama negara ataupun jawatan-jawatan utama negara seperti KPS PRN ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan tertegaknya institusi SPRM ini bergerak dengan bebas, dengan autoriti berdasarkan undang-undang yang telah digubal, dan untuk memastikan tidak ada campur tangan mana-mana pihak berkepentingan di dalam kerajaan maupun dalam beberapa perkara yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sudah ada mekanisme seperti jawatankuasa pilihan khas yang sama sekali juga mengawasi ataupun melihat apakah perkara-perkara atau tindakan yang diambil oleh SPRM itu wajar ataupun tidak wajar ataupun boleh dikaji dengan lebih mendalam. Dan perkara ini juga adalah satu proses yang telah dimulakan pada tahun 2019. Kalau kita lihat bagaimana jawatankuasa yang berkenaan tentang lantikan-lantikan utama dalam jawatan kerajaan itu pada tahun 2019 telah memanggil KPS PRM yang baru dilantik pada tahun 2019 itu untuk membincang ataupun melihat strategi SPRM, apakah KPS PRM ini berintegriti atau tidak, apakah aspek-aspek yang lain yang untuk memastikan lantikan yang dibuat oleh badan eksekutif ini tidaklah mempunyai kelemahan yang begitu banyak ataupun individu yang dilantik oleh eksekutif ini di luar konteks daripada kemampuan mereka itu sendiri. Adakah wajar juga untuk kita menimbangkan amalan di Amerika Syarikat? Pastinya ada nomination and confirmation, yang mana kalau di Amerika pasti dilakukan di peringkat Senat berbanding dengan di peringkat lower house. Kalau di Malaysia, dalam konteks Malaysia maksudnya nak dicerminkan sistem yang sama, senator atau Dewan Negara yang mengesahkan sebarang pelantikan daripada pihak eksekutif ke dalam mana-mana badan yang diperincikan berbanding dengan Dewan Rakyat. Adakah itu wajar juga untuk kita pertimbangkan, dan maksud dipertimbangkan itu juga termasuklah untuk menyiarkan secara umum temu bual di antara calon KPS PRM dan juga dengan panel-panel senator tersebut, bukan semata-mata hanya dipanggil dalam jawatankuasa tertutup dan hanya diterbitkan laporan yang mungkin keluar lebih lambat daripada tarikh sidang yang berlaku untuk tujuan pelantikan dan pengesahan KPS PRM tersebut, Fakur Razi. Ya, saya rasa satu apa yang telah dilaksanakan di Amerika Syarikat itu wajar dipertimbangkan untuk melihat
satu pelantikan ataupun progres yang lebih baik di dalam memperkukuhkan institusi awam seperti SPRM ini. Cuma dari segi konteks Malaysia, kita perlu melihat perkara ini perubahannya dari segi berfasa, kerana perubahan drastik itu juga tanpa ada penghayatan atau kefahaman daripada masyarakat dengan pembudayaan ataupun pemberdayaan ataupun pembudayaan pemikiran tentang konsep ketegasan integriti, yang melihat, yang mengangkat perkara-perkara yang sebagai perkara yang rasuah itu adalah satu benda yang tidak patut dilakukan oleh mana-mana pihak dan sebagainya. Itu perlu juga diletakkan dalam reformasi institusi seperti SPRM ini, kerana kalau kita lihat di Amerika Syarikat sekalipun ataupun di negara-negara maju, pelantikan SPRM, KP seperti SPRM ini telah berlaku telah berlaku lama, tetapi dari segi pembudayaan dan pemberdayaan itu perlu juga dilaksanakan agar apa yang telah dibincang ataupun diputuskan di dalam badan perundangan itu dapat difahami dan dapat memastikan kita mengekang perkara-perkara yang kelemahan-kelemahan yang ada ketika proses lantikan ataupun cadangan nama itu dibuat oleh pihak eksekutif. Dan ini juga saya rasa berdasarkan apa yang kita lihat pada reformasi institusi dan sebagainya, apa yang penting juga adalah keterbukaan menteri itu sendiri untuk terbuka menerima kritikan ataupun komentar daripada jawatankuasa tentang keputusan ataupun cadangan mereka ke atas individu tertentu untuk menjawab jawatan utama dalam kerajaan. Dan ini penting kerana apabila jawatankuasa melaksanakan mesyuarat ataupun melaksanakan prosiding, dengan adanya laporan-laporan tersebut, menteri perlulah rajin respon dan memberikan fakta dan alasan mengapa mereka masih lagi ingin mencadangkan nama walaupun dalam peringkat jawatankuasa itu mengatakan perlu ada penambahbaikan. Dan proses-proses seperti inilah mendidik masyarakat tentang bagaimana keseimbangan untuk membuat keputusan itu berlaku, bukan sekadar perspektif di sebelah pihak semata-mata. Yang itu saya rasa penting dalam kita ingin memupuk budaya integriti itu, bukan sekadar perubahan struktur tetapi pembudayaan itu juga perlu berlaku dengan seiring dengan reformasi institusi dan sebagainya. Ya, pembudayaan pastinya harus mendapat dukungan daripada rakyat yang memahami berkenaan dengan proses demokrasi. Tapi dalam masa yang sama, dalam konteks politik semasa, seolah-olah apa yang dilakukan kerajaan itu hanya akan diterima oleh pembangkang sebagai sesuatu yang salah, tidak ada yang betul. Dalam konteks itu, apakah wajar juga satu reformasi dari sudut pendekatan ke pembangkang itu juga harus kita berikan penekanan supaya usaha ini boleh dilaksanakan dengan lebih menyeluruh? Ya, sebab itu kita akan pergi ke reformasi institusi itu di peringkat parlimen, di peringkat di mana adanya duipartisan di antara ahli politik daripada pihak kerajaan dan pembangkang. Kerana kita perlu hentikan naratif political persecution ini. Setiap kali kerajaan bertukar, mereka ataupun pihak pembangkang akan sering mengatakan bahawasanya terdapatnya political persecution yang berlaku disebabkan satu perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkara ini kita perlu hentikan untuk memastikan kita rakyat memberi kepercayaan sepenuhnya kepada institusi seperti SPRM untuk menjalankan siasatan. Dan apabila kita mengatakan bagaimana rakyat boleh memberi kepercayaan, di sinilah saya rasa proses yang kita bincangkan tadi tentang reformasi institusi, pelantikan KP SPRM melalui parlimen, peringkat jawatankuasa pilihan khas, mengawasi keputusan ataupun prestasi SPRM dan sebagainya ini memainkan peranan penting agar rakyat dapat melihat bahawasanya institusi atau struktur kerajaan itu tidak berpihak kepada pihak eksekutif saja, tetapi ia terbuka untuk disemak dan diimbangi oleh pihak ahli parlimen, khususnya daripada pihak pembangkang. Dan saya rasa ini dalam untuk mencapai negara yang maju, untuk mencapai objektif menjadi negara Malaysia yang berintegriti dan menjadi yang bermaruah, saya rasa kedua-dua pihak perlu mempunyai semangat bipartisan untuk bersetuju bahawasanya integriti ini adalah satu perkara yang tidak boleh dikompromi oleh mana-mana parti politik, mana-mana pihak, kerana ia juga memainkan peranan penting untuk memastikan matlamat untuk mencapai negara yang berdaya saing, negara yang mempunyai ekosistem perniagaan yang
produktif perkhidmatan yang cekap ini perlu digambling oleh semua pihak termasuklah parti politik itu sendiri. Baik, terima kasih Fakhur Razi Rashid, Pendidik Kanan Merdeka Center berkongsi pandangan berkenaan dengan apakah yang harus dilakukan untuk pastikan reformasi institusi khususnya melibatkan kes rasuah berprofil tinggi ini dapat dilakukan dengan lebih menerus. Terima kasih sekali kepada tamu kita. Itu sahaja kupasan dan diskusi untuk waktu ini dan terus dapatkan perkembangan lebih lanjut berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri dan juga kenyataan balas daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad di asrawali.com dan Saluran 501. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.